Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR tahun 4. Tema yang kelima, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 14, Demi Tanah Airku. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini, Idola Dilitar dalam standard pembelajaran 3.2.2. Dari segi standard kandungan 3.2 ini, kita akan menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Dari segi standard pembelajaran 3.2.2 ini, kita akan menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif. Dari segi objektif pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menghasilkan 5 jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan betul. Dari segi kriteria kerjaan, murid dapat menghasilkan 4 daripada 5 jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan betul secara individu. Mari kita belajar kemahiran membaca. Murid-murid yang sudah bersedia dan juga yang belum bersedia, kamu perlu buka buku teks halaman 98 dalam tajuk Idola Dilitar. Sebelum itu, cikgu ingin kongsikan siapakah idola yang ingin kita perkatakan pada hari ini. Jadi kamu tonton video ini untuk mengenali siapakah idola tersebut. Saya Syarif Abdullah, saya berasal dari Ampang, umur saya 24 tahun ni. Bercimpun dalam kerjaya motosikal ni dah lebih daripada 10 tahun. Jadi saya start daripada pocket bike dulu, and then saya start kerjaya saya begitu serius daripada Kaprik tahun 2007. Saya dapat nama yang Pescau ni daripada tim saya Spanish Championship dulu. Saya race dekat dalam hujan, dan first race saya di Europe. Mekanik susah nak panggil nama penuh, so dia panggil saya Fish. Dan saya tanya apa dalam perkataan Spanish apa semua kan, dia kata Pescau. So that's why saya guna Pescau tu sebagai nickname saya lah. Saya lah. Dulu saya membesar dengan dia dalam workshop. So saya tengok dia racing apa semua, dia buat saya pergi racing. Dari situ saya minat suka motosikal ni, dan dari situlah saya start kenal racing ball sampailah. Baiklah, kamu telah tonton video seorang pelumba negara. Tentunya kamu mengenali beliau dan mungkin ada di kalangan kamu yang berminat untuk menjadi seperti Hafiz. Jadi mari kita lihat apakah yang dilakukan oleh Hafiz sebagai seorang pelumba negara yang berjaya. Kita teruskan. Ini ialah paparan teks yang terdapat di dalam buku teks tentang Idola Dilitar. Kita perlu membacanya kerana selepas ini kita perlu menjawab soalan pemahaman bercampah dan bertumpu. Okey, kita baca bersama-sama. Idola Dilitar. Zara telah menulis biografi tentang pelumba motor negara. Hafiz Syarif bin Abdullah merupakan anak kelahiran Selangor. Beliau dilahirkan pada 5 Mei 1994. Beliau telah mengharumkan nama negara dalam bidang sukan pemotoran. Beliau mula berkecimpung dalam sukan pemotoran sejak tahun 2007. Beliau mendapat tempat ketika dalam perlumbaan terbuka mewakili pasukan Petronas. Pada tahun 2009, beliau telah dinobatkan sebagai pemenang kategori pelumba muda dalam perlumbaan yang diadakan di Alustar, Kedah. Pada tahun 2012, Hafiz Syarif berjaya menaiki podium di tempat ketiga dalam kategori pelumba jemputan kelas motor-motor. Kemudian beliau mendapat tempat kedua dalam perlumbaan kelas motor-motor di San Marino, Itali, dan mendapat tempat ketiga di MotoGP Jepun. Hafiz Syarif melangkah sejarah menjadi pelumba pertama negara di Asia negara yang berlumba di kelas utama MotoGP. Pembangkitan beliau dalam kelas utama MotoGP bermula pada tahun 2017. Sikap kesungguhan beliau harus dipuji.
Okay, teks ini tentang idola dilita iaitu Hafiz Syarim bin Abdullah yang merupakan anak jati Selangor, dan beliau telah dilahirkan pada 5 Mei 1994, telah mengharumkan nama dalam bidang sukan pemotoran. Ya, telah berkecimpung dalam sukan ini bermula pada 2007, dan beliau telah mendapat tempat ketiga dalam perlombaan terbuka mewakili pasukan Petronas. 2009 telah dinobatkan sebagai pemenang kategori pelumba muda dalam perlumbaan yang diadakan di Alustar, Kedah. 2012 pula, beliau telah menaiki podium di tempat yang ketiga dalam kategori pelumba jemputan kelas motor-motor. Ya, mendapat tempat kedua dalam perlumbaan kelas motor-motor di San Marino, Itali, dan juga tempat ketiga di MotoGP Jepun. Ya. Beliau melangkah sejarah menjadi pelumba pertama negara dan Asia Tenggara yang berlumba di kelas utama MotoGP. Pembangkitan beliau dalam kelas utama MotoGP bermula pada tahun 2017. Sikap kesungguhan beliau ini perlu dijadikan pujian, ya, kerana walaupun muda, beliau telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menempa nama dalam bidang pemotoran dan membanggakan negara. Ini cerita tentang yang idola dilita. Cikgu pasti, ya, murid-murid lelaki terutamanya amat minat dalam bidang pemotoran. Ya, jika kamu ada minat yang sama seperti Hafiz ini, ikutlah atau kan jadikan dia idola, ikutan bagaimana cara dia boleh berjaya dan mencapai kejayaan. Seperti kamu tonton dalam video tadi, siapa yang beri dorongan kepada Hafiz? Tentulah kedua ibu bapanya yang memberikan sokongan kepada beliau sehingga beliau dapat berjaya dan membanggakan nama negara. Okey, ya. Kita telah mengetahui sedikit sebanyak tentang idola dilita. Kita perlu menjawab soalan berkaitan dengan idola ini. Yang pertama, soalan yang pertama iaitu, siapakah pelumba dalam sukan pemotoran negara? Okay, kita boleh lihat teks kita baca tadi, Hafiz Syarim bin Abdullah. Kamu dah tahu maklumatnya, kamu jawab lengkap. Pelumba dalam sukan pemotoran negara ialah Hafiz Syarim bin Abdullah. Itu soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua, di manakah negeri kelahiran beliau? Dalam teks dan nyatakan beliau dilahirkan di negeri Selangor. Jadi beliau dilahirkan di negeri Selangor. Ataupun negeri kelahiran beliau ialah Selangor. Okey, kita teruskan. Soalan yang ketiga, apakah kejayaan yang telah diperoleh beliau? Okey, soalan ketiga ini lebih pada bercampah, ya, banyak maklumat yang perlu kamu peroleh kejayaan dia. Yang pertama, pernah mewakili, ya, tempat ketiga dalam perlombaan Petronas. Kemudian tempat yang ketiga dalam jemputan kelas motor-motor. Tempat kedua dalam perlombaan kelas motor-motor di San Marino, Itali. Dan juga tempat ketiga MotoGP Jepun, serta pelumba pertama negara di Asia Negara yang berlumba di kelas utama MotoGP. Jadi masukkan kejayaan beliau dalam jawapan yang ketiga ini. Kejayaan yang telah dicapai olehnya ialah mendapat tempat ketiga dalam perlumbaan terbuka mewakili pasukan Petronas. Tempat ketiga dalam kategori pelumba jemputan kelas motor-motor. Tempat kedua dalam perlumbaan kelas motor-motor di San Marino. Dan tempat ketiga di MotoGP Jepun serta melangkah sejarah menjadi pelumba pertama negara dan Asia Tenggara yang berlumba di kelas utama MotoGP. Okay, kejayaan yang kita baca dalam teks tadi boleh kamu masukkan dalam jawapan soalan bercapah yang ketiga. Okay, seterusnya, soalan yang keempat, mengapakah semangat beliau harus dicontohi? Ya, ini soalan kebat, ya, tidak ada dalam teks. Jadi kamu perlu memahami teks dan kamu boleh bagi alasan-alasan yang menyokong kenapa kita perlu mencontohi beliau. Semangat beliau harus dicontohi kerana beliau seorang generasi muda yang bersungguh-sungguh dan dapat mengharumkan nama negara di pesada dunia. Okay, yang kelima, sekiranya kamu berminat untuk berlumba, di manakah tempat yang sesuai? Mengapa? Okay, ini dua, ya. Nyatakan tempat yang sesuai untuk berlumba, dan yang kedua, mengapa kamu memilih tempat itu. Okay, ya. Berdasarkan ini, soalan ini, cikgu sertakan dengan jawapan. Sekiranya saya berminat untuk berlumba, tempat yang sesuai ialah di litar lumba kerana ruang yang lapang dan tidak memudaratkan diri serta orang lain. Ya, kerana kita memilih tempat berlumba mestilah kawasan yang berlapang, tidak ada kesesakan, ya, supaya mudahkan pergerakan dan pastikanlah kawasan tersebut dapat menjamin keselamatan kamu dan orang lain. Itu tadi 5 soalan yang perlu kita jawab berdasarkan soalan bertumpu dan bercampah. Selepas itu, tugasan yang kedua, kamu perlu menyelesaikan latihan interaktif World Game. Jika ada sertakan di bahagian video penerangan,
Kamu boleh klik link itu dan kamu jawab soalan berkaitan dengan topik yang kita belajar pada hari ini. 5 soalan. 6 soalan, pastikan 6 itu betul berdasarkan teks yang kita baca. Okey, sampai di sini sahaja video pembelajaran cikgu. Sebelum itu cikgu ingin kongsikan nilai murni berkaitan dengan tajuk kita, iaitu semangat ingin mengharumkan nama negara. Tak kisahlah kamu ingin menjadi seorang pemotoran, seorang yang terlibat aktif secara pemotoran seperti Hafiz Syarin, tapi pastikan kita perlu mempunyai kesungguhan dan semangat, semangat yang tinggi. Tidak boleh mengaku kalah sewenang-wenangnya, tapi sentiasa berusaha dan terus sehingga dapat mengharuskan nama negara ke persaudaraan antarabangsa. Inilah tugas yang perlu dilakukan jika kamu ingin menjadi seseorang yang berjaya di mata dunia. Okay, baiklah murid-murid, sampai di sini saja video pembelajaran cikgu tentang tajuk. Kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.